Assalamualaikum semua, salam sejahtera dan selamat petang. Dan kepada yang Muslim, selamat puasa. Terima kasih semua yang sudi melapangkan masa hari ini untuk join last sesi bacaan skrip hari ini, Roman Reciprocal. Saya sangat-sangat teruja dengan jumlah pendengar dan penonton pada hari ini, dan saya mewakili kawan saya dan juga Roman Lakun dan juga kawan saya semua mengucapkan terima kasih, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa petang ini. Terima kasih guys. Sorry, saya belum record. Thank you for remind me ya. Alright. Okay. Seperti yang semua maklum, ini adalah sesi yang terakhir untuk Roman Reciprocal. 2 hari sebelum ni kita dah bermula pada hari Jumaat, Jumaat, Sabtu dan Sabtu Ahad biasa, Sabtu dan Ahad. Di mana Jumaat 2 skrip pendek Abang Yusof Bakar, dan semalam pun 2 skrip pendek Abang Yusof Bakar, dan hari ini 3 skrip pendek Abang Yusof Bakar. 3 skrip, iaitu lelaki dan wanita yang bercinta tanpa raya kata, dan Only Death yang misalnya kita, dan Darah Malam Pertama. Okey, tanpa melengahkan masa dan proses, saya serahkan hari ini sesi kepada kita punya MC Lia untuk outro, dan juga moderator kita hari ini Wadi Han. Okey Lia, to you. Hai, semua boleh dengar suara Lia? Bagi thumbs up punya reaction kalau boleh dengar. Thumbs up. Okay. Thumbs up punya reaction kat bawah. Ataupun sampai ada gambar tu, just visual lambai saja. Okay, kalau semua boleh dengar. Okay. Salam semua dan hi everyone. Thank you for joining us today. Roughly ini adalah flow kita pada hari ini. Kita akan mulakan dengan pembacaan skrip Yusof Bakar yang pertama, iaitu Lelaki dan Wanita yang Bercinta Tanpa Kata-Kata, arahan Iza Asri, bacaan Azwan Ahmad, Afiza Asram. Kemudian Wasiat Tersiat karya Yusof Bakar juga, arahan Remy Eldani, bacaan Elsie dan Tia Fatihah. Last kali kita akan baca skrip Darah Malam Pertama, arahan Zilfa Zainal, bacaan Afiza Asram, Anwar Hadi dan Lea Syaura. Kemudian kita akan mengakhiri session ini dengan Q&A bersama Walid Ali selaku moderator kami. Okey, beberapa peraturan panggung. Mic anda akan dibisukan sepanjang pembacaan skrip agar tidak mengganggu tumpuan para pembaca kita. Sebarang soalan boleh diajukan di ruangan chat. Untuk berbual secara langsung dengan para pembaca, haruslah menunggu pada sesi Q&A nanti. Para pendengar dan para penonton haruslah sentiasa bersifat terbuka dan membawa getaran positive vibes only untuk sebarang kebarangkalian yang mungkin berlaku seperti masalah teknikal dan sebagainya. Tidak digalakkan makan, minum dan merokok sepanjang sesi ini berlangsung. Maklum balas dan pendapat anda amat kami alu-alukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami masih lagi dalam proses untuk memperhalusi kerja-kerja seni kami. Terima kasih. Semoga anda terhibur dan mendapat manfaat dari kami petang ini. Teruskan menyokong projek kita siri Yusof Bakar Roman Reciprocal dan produksi Rumah Lakun. Okay, thank you. Okay, terima kasih Lia. So sekarang kita macam mana? Kita nak tanya semua yang terlibat untuk 3 naskah itu. Dah ready semua? Sudah. Alright, cool. Sudah. Okay. Kepada pembaca yang terlibat boleh on mute audio masing-masing. Pembaca sahaja. Okay, nampaknya semua dah ready. So hari ni kita cuba buat dia compact dan simple. So tanpa buang masa, kita akan mulakan dengan lelaki dan wanita yang bercinta tanpa kata-kata. Lepas tu Wasiat Tersiat, dan juga seterusnya Darah Malam Pertama. Hello.
Fatia, on audio? Dah on dah. Okay. Nak tak? Alright. Elsie, dengar? Everyone Okay. can hear? Elsie, okay? Yep. Alright. Sangkut tak? Sebab tadi macam sangkut-sangkut. Sangkut sikit, tapi ni okay. Oh. Clear. Yeah. Alright, Elsie, okay? Yep. Alright. Okay semua Okay, kita akan baca itu wasiat tersiat. Wasiat tersiat. Sinopsis. Seorang anak membawa ibunya bertemu peguam untuk menandatangani wasiat bagi menyerahkan harta ibunya kepada sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini. Tetapi si ibu berasa berat hati. Kenapakah ia terjadi? Latar tempat, kamar peguam. Latar masa, contemporary. Watak, anak, ibu dan peguam. Babak 1. Anak dan ibu masuk ke kamar peguam dan mengambil tempat duduk. Ini ibunya. Apa khabar makcik? Baik. Terima kasih kerana sudi datang. Anak makcik ni ada datang jumpa saya minggu lepas. Nak menguruskan hal harta makcik katanya. Hal harta? Anak makcik ni dah beritahu makcik kan? Mak ni, kan saya dah beritahu Mak minggu lepas. Kita dah bincang perkara ni. Bila? Maafkan saya, Puan. Mak saya ni dah tak berapa ingat. Maklumlah faktor usia. Mak tak nyanyuk lagi. Tapi Mak memang tak ingat bila masa engkau bincang pasal harta dengan Mak. Mak ni, kan ada kita bincang dulu. Waktu kita di pasar, Mak sedang cari udang lipan. Kan saya ada tanya. Mak betul-betul tak ingat. Begini makcik. Anak makcik ni datang jumpa saya. Minta saya uruskan wasiat harta makcik. Sebab anak makcik ni bilang tak mahu susah kemudian hari nanti. Bukan nak minta perkara buruk terjadi pada makcik. Tapi iyalah, di usia begini, makcik faham maksud saya kan? Mak ingat tak bila bapa mati dulu? Punya susah nak urus harta sebab bapa tak pernah wasiat. Saya berapa kali naik turun pejabat amanah raya, pejabat peguam, pejabat tanah semata-mata nak urus hal harta. Jadi, kalau mak tanda tangan sekarang, senang nanti. Bukanlah saya nak minta mak mati cepat, tapi macam peguam ni cakap, senang nanti. Mak faham. Kalau mak faham, senang. Puan, boleh keluarkan dokumen yang kita bincang dulu? Ini dokumen yang saya dah sediakan dengan anak makcik. Mak, tanda tangan saja kat tongkat tu. Kalau nak cap jari pun boleh. Ini tebal-tebal ni. Boleh kau bacakan? Mak tak bawa cermin mata. Tak payah bacalah, Mak. Ni semua bahasa undang-undang. Saya baca pun saya tak faham. Tak apa. Saya terangkan untuk makcik. Tak apa. Mak, saya faham, Puan Peguam. Tak apa. Ini tanggungjawab saya. Makcik, biar saya terangkan. Dalam dokumen ini menyatakan bila-bila masa dengan izin ya makcik, makcik dah tiada atau meninggal dunia, maka semua harta-harta makcik akan jadi milik anak makcik. Harta itu termasuklah wang dalam akaun, rumah pesaka di kampung, tanah bendang, tanah dusun dan lori. Betul lori? Ya, lori. Allah, lori buruk saja. Lori waktu awak bapa beli dulu. Makcik faham isi dokumen ni? Makcik faham. Boleh saya pinjam pen? Nah, Mak. Jadi semua jadi milik engkau. Tanda tangan di pangkah tu, ada banyak lagi nak tanda tangan ni. Banyak salinan. Abang, kakak dengan adik kau macam mana?
Mak dah bangkitkan hal tu sekarang kah? Tapi mereka juga ada hak kan? Awak tak beritahu pun yang awak ada adik-beradik lain? Puan Peguam, saya ada adik-beradik lain pun macam tak ada. Abang, kakak dan adik saya tak pernah sekalipun balik jenguk mak. Sudahlah tu. Tak payahlah nak cerita aib keluarga kita. Saya kena cerita. Nanti Puan Peguam ni kata saya gila harta. Sejak lepas kahwin, abang dan kakak saya mana pernah datang jenguk mak saya. Saya yang jaga mak. Sejak bapak sakit lagi, saya bawa mak dan ayah balik tinggal dengan saya. Kali terakhir kami semua berkumpul bila bapak meninggal. Adik, lepas dapat kerja, keluar dari rumah pun tak pernah balik. Nak telefon pun susah. Sudahlah. Biar saya habiskan, Mak. Abang, ada juga balik hari raya. Itu pun balik sejam, 2 saja. Lepas tu, hilang setahun. Kakak, aku menderhaka dengan suami agaknya. Adik, macam saya cakap lah. Habis, bila datang bab harta, semua berebut bila mak tak ada. Saya tak minta mereka semua tu tabur duit untuk saya bela mak saya. Tapi, jemurlah sekali-sekala dan sedekahlah pada mak. Sikit pun jadilah. Cukuplah tu. Salahkah apa yang saya cakap ni, Mak? Apa yang awak cakap tu saya faham. Tapi ini perundangan. Sebenarnya, awak kena dapatkan persetujuan adik-beradik yang lain juga. Kalau mereka semua tentang awak di mahkamah, awak yang susah nanti. Kalau mereka bawa perkara ini ke mahkamah, saya akan lawan. Saya tak takut. Saya di pihak yang benar. Kenapa engkau jadi begini? Mak dengan bapa tak pernah besarkan kau dengan cara begini. Mereka semua kan adik-beradik engkau juga. Waktu harta baru ingat adik-beradik. Waktu macam ni siapa yang ingat? Awak ada bincang perkara ni dengan abang, kakak dan adik awak? Ini hal keluarga saya. Puan jangan masuk campur. Mak tahu kau yang jaga mak. Tapi mak yang lahirkan kamu semua. Mak yang jaga kamu semua dari kecil sampai besar. Tak mungkin mak boleh abaikan walau salah seorang daripada kamu. Kalau macam tu senanglah. Saya yang bersusah payah, orang lain yang kongsi hasil. Kalau engkau rasa susah nak jaga mak, hantar je mak ke rumah orang-orang tua. Ke situ pula. Saya tak kata susah pun jaga mak. Yang kaki engkau cakap susah payah jaga mak. Saya tak masukkan macam tu. Makcik, bertenang. Awak pun elok bertenang. Saya rasa elok bawa berbincang dulu perkara ni di rumah. Nanti, bila dah dapat keputusan, datang jumpa saya. Ma! Saya minta maaf. Saya tak masukkan macam tu. Ma! Ibu hanya berdiam diri, tiada kecewa, tanda kecewa dengan anak. Anak menangis diesak-esak. Sabar, makcik. Mungkin anak makcik ni cuma nak buat sesuatu yang dia rasa terbaik untuk keluarga makcik. Baik apanya kalau dia membelakangkan makcik. Dia ni hanya pentingkan diri. Abang, kakak dan adik lebih pentingkan diri. Kau yang pentingkan diri. Kau tak ingat apa jasa abang dan kakak pada kau? Ha? Waktu kau belajar dulu? Ma! Waktu kau susah tak ada duit. Ha? Kau telefon bapak minta duit. Kau ingat bapak pinjam duit siapa? Ha? Kalau bukan duit abang dan kakak kau. Itu dulu, Mak. Perkara dululah yang menjadikan diri kau tu sekarang. Mak. Maafkan saya, Mak. Makcik, bertenanglah. Bawa berbincang bila pulang nanti. Ibu hanya mendiamkan diri, sedih dan geram. Anak terus menangis keruan. Peguam tidak tahu apa yang perlu lakukan. Tiba-tiba sahaja anak diserang kekejangan dan terjatuh di atas lantai. Ibu dan peguam panik. Nak! Nak! Ya Tuhan! Dia kena sawan ni, makcik. Saya minta pertolongan. Peguam keluar dari bilik untuk meminta pertolongan.
ibu memangku anak. Anak terus berkejangan dan kaku, entah hidup, entah mati. Nak, bangun. Bangun. Mak maafkan. Bangun. Siapa nak jaga mak lagi kalau kau tak ada? Bangunlah. Lampu gelap, tamat. Okey, terima kasih untuk bacaan kedua. Kita rasanya kita boleh terus kepada grup seterusnya. Grup seterusnya dah ready ya? Sebentar, saya on mic mereka. Okey. Sekejap, sebentar. Kita tunggu Anwar. Hi everyone. Okey, ready. Dengar tak? Siapa tu? Okey. Dengar. Okay. Sebentar. Unmute. Anwar, Leia dengan Siti dengar? Dengar. Okay, good. Right. Can you guys hear me? Everyone can hear me kan? Bagi thumbs up macam ni. Alright, kita boleh mulakan sesi yang kedua. Ketiga. Yang ketiga. Maaf, ketiga. Alright. Ketiga. Sorry guys. Okay, go to you Kak Zipa. Okay, skrip ni bertajuk Darah Malam Pertama karya Yusof Bakar. Sinopsis. Najwa merupakan seorang gadis bawah umur yang menikahi Firdaus dengan rela hati. Kononnya atas dasar cinta suka sama suka. Balkis, isteri pertama Firdaus, terpaksa menyiapkan Najwa untuk malam pertama suaminya. Tanpa mereka ketahui, Balkis mempunyai perancangan tersendiri. Watak, Najwa, Firdaus dan Balkis. Babak 1. Najwa masuk ke bilik bersama Firdaus dalam keadaan malu-malu kucing. Najwa, masuklah. Buat macam bilik ni. Tak mengapa ke Pak Cik? Apa pula pakcik? Panggil abang. Barulah romantik. Najwa malulah nak panggil Pak Abang. Kalau tak mahu panggil abang, Najwa panggil sayang. Lagilah Najwa malu. Betul kau malu. Firdaus cuba bergurau dengan Najwa yang masih malu-malu. Tiba-tiba Balkis, isteri pertama Firdaus, masuk. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Balkis masuk dan Najwa mencium tangan Balkis. Najwa dah makan? Dah Kak? Abang dah makan? Sekejap lagi abang makan. Tolong sediakan makanan abang. Abang nak mandi kejap. Firdaus keluar. Boleh Najwa tolong Kak Balkis sediakan makanan? Tak perlu susahkan diri. Tak susah pun. Biarlah Najwa. Tak payah. Maaf Kak. Dah. Mari kakak siapkan kamu. Balkis membantu menanggalkan perhiasan dan pakaian Najwa. Kakak sedih? Najwa seronok kahwin dengan Abang Firdaus. Seronok? Apa yang seronoknya? Kawan-kawan cakap seronok kahwin ni. Abang Firdaus pun cakap seronok. Seronok. Seronok? Macam mana? Kakak dah lama kahwin dengan Abang Firdaus kan? Mesti lagi seronok kan? Seronok? Sangat. Macam mana kakak kenal dengan Abang Firdaus? Najwa, kakak nak tanya sikit ni. Tanya apa Kak? Kenapa Najwa kahwin dengan Abang Firdaus? Dah jodoh Kak? Senangnya Najwa jawab. Takkan tak ada sebab lain. Sebab apa Kak?
Abah cakap dah memang jodoh Najwa dengan Abang Firdaus. Oh, abah kamu cakap ya? Ya Kak? Aris kan? Kak kenal abah saya? Kenal sangat. Kecil-kecil dulu kami main pondok-pondok sama-sama. Wah, abah tak cerita pun pada Najwa? Najwa tak kahwin dengan Abang Firdaus sebab suka dia kan? Najwa suka Abang Firdaus. Cinta Abang Firdaus. Najwa cinta Abang Firdaus. Najwa 12 tahun. Apa yang Najwa tahu tentang cinta? Najwa tahulah Kak Balkis. Cuba cerita sikit. Apa itu cinta? Cinta tu macam Firdaus tiba-tiba masuk. Lah, tak siap lagi. Sekejap bang, sikit lagi. Awak dah ajar dia belum? Belum bang. Cepatlah sikit. Saya dah lapar dah ni. Sabar ya bang. Lagipun ilmu 3 tahun tak boleh nak turun dalam satu malam. Awak ajar asas sudah lah. Baiklah bang. Cepat sikit. Abang pergi mandi dulu. Nanti saya siapkan makanan ni. Ini baru betul. Cepat sikit. Baik bang. Firdaus keluar untuk mandi. Abang Firdaus lapar ya Kak? Ya. Dia lapar sangat. Kak, biarlah saya tolong masak. Tak payah. Sekarang ni Najwa perlu bersedia untuk malam ni. Malam ni, maksud kakak tidur dengan Abang Firdaus? Pandai kamu ya. Budak-budak sekarang ni dah maju. Taklah Kak, Abah ada beritahu tentang malam ni. Abah kamu lagi. Apa lagi katanya? Abah kata malam ni ikut semua yang Abang Firdaus suruh. Ya, benda yang Abang Firdaus nak suruh inilah yang disuruh kakak ajarkan. Kakak ajarkanlah. Abah kata kalau Najwa berjaya mengembirakan Abang Firdaus malam ni, Najwa akan dapat syurga. Abah kau tu memang pandai bab syurga malam pertama ni. Samalah Abang Firdaus kau pun. Maksud kakak? Tak ada apa-apa. Najwa tunggu. Kakak nak pergi ambil barang untuk syurga malam ni. Balkis keluar dan kemudian masuk membawa kotak kecil. Apa tu Kak? Ini barang yang akan menghantar Abang Firdaus kau ke syurga. Jadi saya kena buat apa? Sekejap lagi, Abang Firdaus kau masuk. Kau buka baju dia. Lepas tu, kau tutup lampu. Lepas tu, Balkis menerangkan kepada Najwa tentang apa yang perlu secara berbisik. Najwa ketawa sekali-sekala. Firdaus masuk setelah selesai mandi. Wah, dah siap ya? dah bang? Awak dah ajar Najwa ni? Dah bang, yang asas je lah. Untuk malam pertama, cukup lah tu. Ya bang. Cukuplah untuk membawa abang ke syurga. Wah. Terima kasih Balkis. Saya cintakan awak. Saya pun. Balkis keluar meninggalkan Firdaus dan Najwa dengan sedikit rasa kecewa dan puas. Najwa
Dah sedia? Najwa tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Najwa menanggalkan baju Firdaus dan kemudian menutup lampu. Pada mulanya, mereka berdua sama-sama ketawa mesra. Tiba-tiba, Firdaus menjerit kesakitan. Najwa segera membuka lampu. Kelihatan selangkang Firdaus berdarah dan Najwa pula sedang memegang sebilah pisau cukur. Najwa panik. Abang, kenapa ni bang? Abang Kes, tolong. Kedengaran Balkis ketawa kuat dan buah pengkas. Lampu padam. Selesai. Okey, terima kasih untuk bacaan yang ketiga. So, kita dah settle untuk ketiga-tiga teks Yusof Bakar untuk hari ini. So, seperti biasa. Yes. Walid, Yes. sebentar. Nak tanya, macam yang first tadi tu kalau kita ulang balik boleh ke? Atau macam mana guys? Boleh. Boleh je. Tak dengar. Boleh, tak ada masalah. Apa kata macam kita repeat balik yang first tadi tu. Boleh. Yang lelaki dan wanita. So minta Azwan ready, Siti. Sekejap Alright. So kali ni kita cuba tak ada background audio sebab tadi macam ada zing dan juga tangkut sikit. Alright ya. Okay. Azhar? Okay, ready. Alright. Thank you. Juan ada? Okay Azhar, saya serahkan pada Azhar. Sekejap saya tengah buka skrip. Okay, dah. Juan ada Juan? Juan ada? Okay. Juan, cuba dekat sikit dengan telefon. Okay, thank you. Alright. Okay. sebab Juan dia ke belakang, dia macam jauh sikit daripada suara telefon. Alright. Okay, Zah, go to you. Okay, boleh Alright. Untuk lelaki dan wanita yang bercinta tanpa kata apa-apa. Sinopsis. Lelaki dan wanita merupakan dua watak yang bertemu hampir setiap hari di hutan bas. Mereka jatuh cinta, tetapi tidak bercinta. Malahan tidak kenal antara satu sama lain. Sehinggalah salah seorang daripada mereka pergi untuk selamanya. Salah seorang lagi masih setia menunggu. Watak. Lelaki dan wanita. Babak 1. Wanita sedang menunggu bas sambil membaca buku. Lelaki duduk di sebelah wanita. Wanita tidak mempedulikan lelaki. Bas sampai dan wanita terus tergesa-gesa menaiki bas sehingga bukunya tertinggal. Lelaki cuba mendapatkan wanita tapi tak sempat. Lelaki berkenaan mengambil buku berkenaan dan menaiki bas lain. Wanita patah balik dengan berlari-lari untuk mengambil bukunya tetapi telah tiada. Babak 2. Lelaki menunggu di hutan bas sambil membawa buku wanita. Kemudian wanita sampai lelaki tidak perasan yang wanita datang memerhatikan dia membaca buku. Buku saya? Awak? Ya, buku awak. Awak curi ya? Curi apa? Buku awak? Iyalah, takkan curi kasut saya pula. Awak ni boleh tahan doyan bubuk juga. Saya motorbot, tak pakai layar. Lawak Piramli pula. Bukan Piramli lah, Ibrahim Din. Sekarang pulangkan buku saya. Apa bukti awak? Wanita merampas buku itu dari tangan lelaki. Wanita menunjukkan penanda buku miliknya kepada lelaki. Ini buktinya. Bas sampai. Wanita menaiki bas dan meninggalkan lelaki tertinggal-tinggal. Babak 3. Wanita sampai di hutan bas mencari-cari bukunya. Sebenarnya wanita tertinggal bukunya di pejabat.
Tetapi dia menyangka sekali lagi dia tertinggal buku di Hinton Bus. Mana pula buku aku ni? Ni mesti Mamat tu dah curi lagi. Lelaki sampai di Hinton Bus sambil membawa buku yang sama seperti hari sebelumnya. Ada rupanya. Awak curi buku saya lagi. Hello. Tolong sikit Ini buku saya. Itu buku saya. Buku yang sama, tajuk yang sama. Apa awak ingat buku awak tu hanya terbit satu je ke dalam dunia ni? Buku kena buku sepak lah. Buku saya. Wanita cuba merampas buku dari lelaki, berlaku perebutan, dan akhirnya wanita berjaya. Tapi wanita termalu sendiri kerana memang didapati buku itu bukan miliknya. Puas hati sudah. Ambil lah kalau nak sangat. Lelaki menahan bas dan terus pergi. Wanita cuba menahan lelaki, tetapi terlewat. Wanita rasa bersalah. Bab 4. Wanita lebih awal berada di Hinton Bus dengan dua buah buku di tangannya. Lelaki sampai dan terserentak melihat wanita. Lelaki tidak duduk tetapi terus berdiri di tepi wanita. Saya minta maaf. Wanita menyerahkan buku lelaki pada lelaki. Lelaki tidak menyambutnya, tidak mempedulikan wanita. Ini buku awak. Yang ini buku saya. Lelaki masih membisu segala bahasa. Awak, saya minta maaf ni. Wanita meletakkan buku lelaki di tempat duduk. Wanita kemudian terus pergi. Lelaki tinggal keseorangan. Pada mulanya, lelaki cuba mengabaikan buku wanita itu. Tetapi lelaki mengambilnya juga. Lalu terjatuh penanda buku yang baru. Lelaki mengutip penanda buku itu dan tersenyum. Babak 5. Hari semakin hari, bulan semakin bulan. Boleh dikatakan mereka berjumpa setiap hari. Lelaki dan wanita pada mulanya agak malu-malu antara satu sama lain. Kemudian berubah menjadi suka dan mesra. Tetapi masing-masing tidak pernah melafazkan kata-kata cinta. Babak 6. Lelaki dan wanita sedang duduk bersama menunggu bas. Buku baru. Ya. Buku apa? Laskar Pelangi. Adria Hirata. Ya. Awak dah baca? Dah 7 kali ulang. Okey, saya nak balik. Awak janganlah macam ni. Saya malu lah awak. Awak dah baca 7 kali. Saya baru aja nak baca. Mengada-ngada lah awak ni. Awak baca buku apa pula tu? Freud and the Non-European. Freud apa? Freud and the Non-European. Oh, idol saya. Ada baca? Taklah, saya tengok kulit buku dia je. Wanita mencubit lelaki dengan manja. Lelaki mengaduh gembira. Tiba-tiba, penanda buku yang dihadiahkan oleh wanita terjatuh. Awak masih guna penanda buku yang sama? Mestilah. Saya menghargai pemberian dari seseorang tu. Lelaki dan wanita terdiam sejenak sambil memandang antara satu sama lain. Sehinggalah mereka tersedar yang mereka sedang terlalu asyik. Sebenarnya saya dah lama nak tanya soalan ni. Soalan apa? Saya sayangkan awak atau tidak? Ni jangan nak menggatal Siapa yang sayangkan awak? Awak lah. Saya lah. Awak serius lah. So, okey. Saya serius. Saya ni tak tahu pun nama awak. Ya tak ya. Kita dah kenal berapa lama Hampir setahun. Dan saya tak tahu pun nama awak siapa. Pelik kan? Berkawan dah setahun. Nama pun tak tahu. Yelah awak. Kawan tu dekat sini aja. Dekat bus stop ni dekat Tiap. Tak pernah tahu ibu awak. Tak pernah tahu
Dekat mana awak tinggal. Tak pernah keluar dengan awak pun. Awak nak keluar dengan saya? Lelaki terperanjat dengan permintaan wanita. Wanita juga tergeram dengan kata-katanya sendiri. Maafkan saya. Tak apa. Bas dah sampai. Apa kata kita tinggalkan jawapan itu untuk esok hari? Tapi kenapa tak sekarang? Tak misteri. Lelaki menaiki bas dan meninggalkan wanita. Babak 7. Sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, lelaki menunggu seorang diri di hinton bas. Kali ini wanita sudah tidak muncul lagi. Babak 8. Lelaki berada di hinton bas dengan wajah kecewa kerana wanita tidak ada. Lelaki duduk di tempat yang sama menunggu wanita. Tapi kali ini, apabila lelaki mahu pergi, dia disapa oleh wanita. Wanita masuk berkacamata hitam dan berdiri di tepi. Awak? Mana awak pergi? Awak tahu tak berapa lama saya tunggu awak kat sini? Dah lebih setahun tahu tak? Kenapa awak hilang macam tu aja? Awak tunggu saya selama setahun? Dekat sini? Ya. Dan saya dah hampir putus asa dah. Tapi awak tak putus asa kan? Awak hutang saya penjelasan. Maafkan saya. Wanita mengeluarkan tongkat orang buta dan menanggalkan kacamata hitam yang menunjukkan matanya yang buta. Lelaki terperanjat dan terus mendapatkan wanita. Ya Allah! Apa dah jadi dengan awak ni? Sabar. Saya akan ceritakan pada awak. Esok. Sekarang ni, saya menagih hutang awak. Lelaki membawa wanita duduk di hentian. Lelaki tersenyum. Baiklah. Nama saya... Lelaki dan wanita bersembang tanpa suara. Lampu digelapkan. Selesai. Okey, terima kasih untuk bacaan yang kedua tu tadi. Yang mana tujuan dia untuk buat lebih bagus lah kan. So, seperti mana sebelum ini kita ada sesi Q&A selepas pembacaan daripada ahli-ahli yang terlibat. So, kita ada 3 skrip hari ini. Berbeza dengan 2 hari sebelum ini, tapi kali ini kita ada 3, which is kali ini saya rasa saya tak tahu macam mana dia akan jadi waktu pementasan nanti. Tapi dengan 3 skrip ni saya tengok dia akan jadi momentum dia akan jadi menarik lah, sebab first dia agak light, kemudian yang kedua dia macam agak dramatik, agak sedih, agak berat dia punya emosi, dan kalau ikut susunan lah, yang terakhir sekali dia agak cringe dan juga comical untuk last kali, yang mana saya tengok banyak gila komen pasal cringe untuk untuk yang skrip last tu tadi. Okay, so kalau siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya soalan, tetapi dalam masa sama saya akan tanya soalan dulu lah sebelum orang, sebab belum ada sesiapa nak tanya kat sini. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh angkat tangan dulu, bukan angkat tangan lah, boleh buka audio, lambai-lambai buka audio ke. Okey. Boleh audio. Nampak ni belum ada. Okey, kalau tak ada saya tanya dulu lah. Okey. So untuk yang ketiga. Yang ketiga ni tak best lah kalau tanya awal lah. Saya tanya ni lah. Betul. Saya tanya yang kedua lah. Saya tanya skrip kedua tadi. Kedua. Alright. Okay. Saya tanya skrip kedua tadi. Okay, yang kedua saya nampak dia buat kita rasa macam kelabu tau. Dia buat kita feeling macam okay, betul ke tak ni? Apa yang dia buat tu morality dia betul ke tak kan? Maksudnya undang-undang, kalau dari undang-undang betul atau tidak. Tapi yang saya tengok kat sini macam anak dia dari segi undang-undang pun dia langgar, dari segi morality pun dia langgar kan. Maksudnya dia dari
dari awal lagi watak dia dah diintroduce begitu oleh penulis. Dan maksudnya kemarahan dia adalah disebabkan oleh dia rasa macam dia terbeban untuk jaga mak dia berbanding dengan saudara dia yang lain yang just bagi duit, yang mana pada dia bagi duit adalah benda yang lebih senang berbanding dengan menjaga seorang ibu. Okay, so sebab itu dia rasa macam dia perlukan dia perlukan hak itu, semua hak yang berkaitan dengan penjagaan, semua hak ibu dia lah, senang cerita. Okay, jadi nak tanya pada penulis di sini. Okay, nak tanya pada penulis, sebenarnya apa yang sebenarnya penulis ingin sampaikan daripada watak anak tu? Okey, Abang Yusof, silakan. Terima kasih Walid. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat berpuasa. Salam. Ya, betul mana Walid cakap, simpan tu yang kering tu dekat last lah. Kan? Rugi dia kita awal. Yang kedua tu, wasiat tersiap tu sebenarnya dia skrip lebih kurang antara skrip pendek yang awal lah yang saya tulis. Saya cuba nak explore isu ni. Sebab saya nampak memang saya cuba nak explore isu orang yang dijaga dan orang yang berjaga. Jadi kalau kita tengok pada hari pertama ada isu dicari senja pun ada apa, nak berjaga orang Alzheimer kan. Yang tu ini anak dengan ayah, anak dengan bapa. Ini lebih kurang sama. Tapi sebabnya dia berbalik juga pada pengalaman sendiri, bukan pengalaman sama rakan-rakan, pengalaman dengan adik-beradik dan sebagainya, yang dan juga dari segi cerita-cerita yang saya dengar. Macam mana kalau kita nak letak diri kita tu, kita ada adik-beradik lain yang memang tak jaga langsung kita punya mak bapak kita. Tapi pada masa yang sama, adik-beradik lain tu tetap menyumbang juga. Dan kadang-kadang mak ni dia memang apa jadi pun akan tak memihak sangat kepada satu anak. Biasanya mak ni dia akan memihak kepada semua. Kalau macam dia tak suka pada satu anak tu, itu satu cerita lain lah, kes lain lah. Jadi saya cuba nak explore pengalaman tu, feel tu macam mana. Adakah ini dia akan mungkin dekat dengan kita ke ataupun macam mana. Kalau memang kita memang dalam keadaan yang macam tu. Seorang anak yang berempas pulas jaga mak dia tapi tak dapat apa. Tak dapat apa langsung. Itu jadi dia mungkin akan datang satu dark thought tu untuk nak minta nak ambil harta dan sebagainya. Sebabnya abang dan adik tak tolong langsung. Mak pula menjelahi abang dan adik walaupun benda yang macam tu lah. Jadi sebenarnya saya nak balikkan kepada audiens. Kadang-kadang saya cuma tembak kosong lah, tembak rambal lah, pakai shotgun lah. Kadang-kadang benda tu dia akan sampai direct dekat audiens. Audiens yang mana mungkin betul-betul terpalit kena dengan benda tu, dia akan lebih faham. Audiens yang tak kena mungkin nanti lepas ni dia jaga mak dia ke ataupun jaga bapak dia ke, mungkin dia akan teringat cerita ni. Jadi mungkin akan bagi satu pengalaman kat dia supaya dia tak buat benda yang macam ni. Macam tu tujuannya. Jadi berbalik pada soalan Walid tu, itulah lebih kurang saya punya maksud, supaya saya cuba nak explore, nak teroka apa pengalaman emosi orang yang dalam keadaan yang macam tu. Okey, jelas. Okay, thank you, jelas. Kepada kumpulan penonton, just buka you punya audio kalau nak tanya. So saya akan sentiasa scroll kat sini supaya saya dapat detect siapa yang nak tanya kan. So waktu tu nanti saya dah boleh cuba detect juga. Kan. So kalau nak tanya boleh tanya. Tapi sementara tu saya boleh tanya satu soalan lagi kot sebelum sebab belum ada yang nak bertanya kat sini. Masih lagi kepada skrip yang kedua tu tadi, wasiat tu tadi, yang mana dia ada cakap pasal lori buruk. Dia kata lori buruk lori buruk ayah dia kata kan. Lori dan lori betul lori. Dia kata macam tak payah, lori tu bukan boleh pakai pun, dia kata lori buruk je kan, tapi bagi juga kat saya. Anak dia kata bagi juga kat saya. Yang tu saya macam
kenapa dia nak lori tu juga kan? Itu yang saya nak tanya pada penulis tu. Kenapa dia nak lori tu juga? Kenapa dia nak lori? Ha. Anak dia kalau nak harta dia ambil semua lah. Kan? Kita bayangkan macam ni je. Macam ni. Kalau macam kita, andai kata kita lah. Kita yang menjaga mak atau bapak, lepas tu mak atau bapak tu tak serahkan harta kepada kita. Dia akan serah sama ada dia nak wasiatkan harta tu kepada orang lain. Kalau kata dia serahkan 100%, dia akan serah kepada semua. Sebab bila kita bawa harta tu kepada amanah raya ataupun kepada peguam, dia memang akan ada segala sedetail-detail benda tu sepatutnya akan letak. Motor, kereta, lori, kapal terbang, apa benda yang ada tu memang akan kena declare. Supaya lepas ni tak boleh ada tuntutan lain. Terutama kalau macam benda tu memang ada atas nama mak atau nama ayah dia. So itu salah satunya. Dan lori itu salah satu juga untuk dari segi script writing itu dia nak bagi orang kata apa? Saya tak tahu apa istilah dia. Sebab saya tak belajar script writing kan. Nak bagi ada dramatik je sikit. Dia ada macam point supaya orang lori. Lebih kurang macam tu. Jadi boleh je nak letak mesin padi apa pun boleh juga. Itu atas kadang-kadang ada orang ubah yang macam tu. Tapi saya just nak bagi nampak supaya lebih dekat dengan orang akan nampak ini ada ini rumah wang tunai dan apa semua tu dah ada lori. Jadi itu yang tujuannya. Satu supaya orang faham memang kalau dah nak serah tu semua. Sebab kadang-kadang ni anak ni dia mungkin dia akan sebut harta macam emas ke emas yang karung emas. Kadang-kadang cerita yang dulu orang akan sebut kalung emas. Lepas tu kalau kalau cerita Hindustan Hindi akan ada harta-harta macam berlian lah apa semua. So jadi lebih kurang macam tu. Ini dia orang ni bukan keluarga yang betul-betul berada. Itu saja harta yang ada. Jadi ini dan lori. Itulah tujuannya sebabnya. Okay, thank you. Tapi saya rasa memang sangat bijak lah dia pakai lori tu. Sebab lori tu benda yang rare Macam jarang kita dengar orang berebut lori. Okay, kat sini ada soalan-soalan. Lepas tu dekat sini seketika. Saya tak tahu dia sakat ke apa ni. Dia kata Q tadi nak tanya apa? dia tengah sakat ke apa ni? Kita soalan seterusnya boleh. Okey, soalan seterusnya, kenapa skrip ini pilihan anda semua? Okey, kita mulakan dengan pengarah pertama, kedua dan juga ketiga. Hai. Okey, kenapa saya pilih skrip untuk lelaki dan wanita sedang bercinta? Sebab pertamanya saya nak try buat love story. Dan kedua, skrip ni dia banyak ruang untuk saya bermain dengan visual pentas. Dan dia banyak ruang juga untuk macam saya nak create sesuatu situasi kat situ. Ya, itu saya pilih skrip ni. Okey, pengarah kedua. Untuk saya yang semalam konsep apa saya mencuba untuk explore genre komedi, dark sikit komedi. Dan yang kali ni yang untuk hari ni saya berikan wasiat. Sebab saya untuk wasiat saya lebih suka explore hubungan antara anak dengan ibu. Dan juga sebab sebelum ni pun skrip saya antara hubungan seorang ayah dengan anak dan seorang adik dengan kakak bila ada hubungan terlarang. Itu yang menarik. So sebab yang kali ni saya yang untuk wasiat ni saya pilih untuk explore watak ibu dengan anak. Saya suka explore hubungan, macam mana kita nak portray hubungan kedua ni. Dan juga kemungkinan saya untuk ini lebih kepada saya cuba explore ke baba dan nyonya punya keluarga. Itu saya punya fikiran setakat ni. Itu sebab kenapa pembaca saya adalah LC, itu dia Chinese. So saya nak dapat dia punya rich dia punya voice, dan juga Kak Zifa sebagai ibu yang ada suara ibu dia dan dia sebagai seorang lawyer yang agak pro, dan saya suka lihat dia punya suara yang kaya dalam satu penjelasan dan explore hubungan dan sebagainya seperti wasiat. Okey, jelas. Pengarah ketiga.
Okay, Assalamualaikum semua. First and foremost, kenapa saya memilih naskah-naskah 3 yang saya arahkan ni? Kami mendapat koleksi daripada Tuan Yusof Bakar. Dia telah menghantar banyak skrip pendek 10 minit ni, and saya sangat-sangat happy dan seronok membacanya. Jadi bila saya membaca satu-satu tu, saya dah terfikir siapa yang nak berlakon. Cast member. Kenapa saya pilih adalah kerana saya dah ada orang yang sesuai dalam kepala saya untuk melakonkan dan membantu saya untuk capai visi saya. Sebab kami sebenarnya patutnya memilih pelakon antara kami berlapan saja. Sebab ini projek 8 classmates. Jadi dekat situ saya berfikir macam okey, ni orang ni boleh main orang lain. Okey, yang keduanya, saya tak pandai benda yang philosophical sangat. Although pada saya semua benda yang Tuan Yusof Bakar ni tulis ada elemen philosophicalnya, tapi I have chosen benda yang nampak macam kelakar. Sebab saya sendiri suka gelak-gelakkan pelakon saya bila dia orang buat bila dia orang berlakon. It's always hiburan pada saya. Sorry guys, but you guys are best. So basically, macam untuk Darah Malam Pertama, saya sebenarnya saya faham it is about child marriage, but I am actually, saya sangat berminat dengan watak Balkis tu. Saya nak explore dia punya perasaan, how dia nak serve husband dia, be the best wife, but at the same time dia kena makan hati sebab dia betul-betul sayangkan husband dia, tapi at the same time there's nothing she can do lah. Dia kena sebab dia sendiri pun adalah, kami berbincang, dia tu sendiri wife ketiga, and berkahwin ramai ni adalah benda yang biasa dalam community yang mereka duduk tu, dalam community mereka tu. Yang macam untuk Mami Daddy semalam, Hanya Death Memisahkan Kita, saya nak explore macam mana you rasa kalau you dah tahu nama you naik untuk mati. It's like a lottery tau. It's like a lottery. Kalau you all pernah baca cerita The Lottery by, what is the name? Kate Jackson. Bukan Kate Jackson, tapi dia punya last name is Jackson. Cuba cari The Lottery. Semasa nama seseorang, nama mak dia naik untuk direjam, tak ada siapa yang akan tolong dia. Even husband dia, anak-anak dia participated in that act of merejam mak dia sampai mati. You know, so it's the same thing jugalah, lebih kurang dengan Mami dengan Daddy tu. So Mami lega sebab dia punya nama tak naik, tapi okay Daddy, too bad, bye-bye, you know. And then apa ya, yang apa lagi yang aku buat? Cinta Takkan Kill You. Cinta Takkan Kill You tu is basically deception lah. Pada saya deception. Kau nampak macam lelaki ni yang control perempuan tu, tapi sebenarnya is the other way around. And perempuan kena bijak dalam perhubungan. Itu yang saya nampak. Itu saja, thank you. Okay, thank you kepada semua pengarah. Dekat sini Leah dah mengatakan reference the Lottery, Shirley Jackson dia kata. Shirley Jackson, thank you. Yes, Shirley Jackson. Okay, ada soalan dari penonton. Dia tanya, Nur Hartini, dia tanya, selain isu child marriage, is there any other issues berkaitan yang Abang Yusof Bakar nak ketengahkan dalam Darah Malam Pertama? Okey, saya juga akan jawab soalan Felix ya. Ya, boleh. Felix puasa hari ni. Puasa tak? Tak boleh Felix. Okey, saya jawab dulu yang hati ni punya. Sebenarnya bukan semata-mata child marriage, sebab dia lebih juga tentang emosi dan juga perasaan seorang isteri bila melibatkan poligami.
child marriage tu macam mana yang saya beritahu dalam hari pertama, yang ada mungkin ingatlah, iaitu saya kebanyakan skrip saya akan ada bentuk over dramatik. Bukan dramatik, dia akan over dramatik. Jadi child marriage tu dibentuk, diletak supaya dia akan jadi lebih over dramatik dan kita boleh memberikan kepercayaan kepada penonton. Sebab kita nak macam saya nak letakkan yang part cringe nanti akan cerita kan. Jadi saya kena letakkan macam mana logiknya ada boleh menjadi yang part cringe tu, mesti kena letakkan itu child marriage juga. Maknanya sifat innocence yang ada pada seorang kanak-kanak. Kalau menjawabnya itulah. Okey, yang kedua, skrip yang pet shop play ni memang semuanya kecuali lelaki dan wanita yang bercerita tanpa kata-kata. Yang lain-lain semua memang short play. Memang semua dibentuk untuk skrip pendek. Lelaki dan wanita yang bercerita tanpa kata-kata, dia berasal daripada skrip panjang, iaitu tanpa lafaz cinta. Saya tabik lah dekat Azhar sebab dia ambil skrip ni. Sebab saya tahu skrip ni memang dari segi kesukarannya tu agak tinggi berbanding yang lain. Sebab dia memang shot dia macam frame filem ataupun frame drama. Satu frame tiba-tiba sekolah dia orang pergi buku, tiba-tiba tukar frame lain. Besok tak buat apa, tiba-tiba ini tiba-tiba jadi buta, tiba-tiba. Maknanya frame by frame tu memang saya tahu memang agak susah nak buat. Jadi kalau boleh buat tu memang saya menunggu-nunggulah nak tengok apa jadinya. Sebab bila skrip panjang ya, sama juga. Sebab dia free tapi skrip panjang, saya tu lebih kurang 1 jam lebih. Jadi ada masalah dari segi framing tu. Tapi walaupun macam tu, waktu saya pentaskan hari tu dah 2 kali dah dipentaskan pun. Yang terbaru ni lebih kurang dalam 2 tahun lepas. Kami memang praktis sangat laju kaedah salin baju dekat belakang tu. Maknanya kami sampai ada yang pakai baju 2 lapis, ada yang itu dan ini salin baju. Sangat laju. Sebab dia tak pakai blackout. Jadi dia punya, kalau kata ada blackout pun less than 3 second. Masuk keluar. Memang itu yang kami train sampai tak tahulah nak cakap lah. Tapi kali ini sebab dia skrip pendek, saya tak tahu macam mana nak bayangkan macam mana. Jadi kita nak tunggulah nanti. Jadi kalau menjawab soalan feelings, ini semua adalah short play. Kecuali yang satu ini sahaja yang di shorten play, bukan short play. Okay, thank you. Felix, I'm very sorry saya terlepas pandang soalan tu sebab saya terlaju tengok Darah Malam pertama tu kan. Okay, kita pergi kepada soalan daripada Christopher. Dia tanya kat sini, question for directors Zah dan juga Remy. Okay, soalan dia, how was the inclusion of sound effects into your pieces? The street and the typewriter of his sounds. Tadi Chris tu bukan typewriter of his sound ke, dia bunyi sound, ada bunyi zing sikit, macam ada menitik, so ada macam menitik atas zing sikit sound tu. So dia sekalikan dengan sound street jalan. Tadi yang first tu sebab saya cuba dalam bacaan kita juga nak letakkan ambience sedikit supaya macam ada feel mendengar macam radio yang Chris macam ada bagi kita idea macam drama radio atau TV radio. So kita nak bagi sound yang macam tapi taklah mungkin tadi agak berat untuk Zoom ni take over semua sekali dengan recording dan juga sound semua, so mungkin ada gangguan sedikit untuk dan juga tadi so far macam nak ada sound tu macam dia tak rasa sunyi sikit kalau kita membaca. Jadi at least ada feel macam kita dengar drama review gitulah. So itu saja. Okay, Zah. Okay, Zah, dia soalan yang sama untuk Zah. How was the inclusion of sound effects? Depan saya tak sama, masih sama juga sebab tadi masa sebelum kita start online, saya cuba pasang dengan ambience lah untuk mewujudkan lagi
situasi tu. Okay. Nah. Masa live dia tak macam apa yang kita practice sebelum ni. Yes. Ya. Alright, thank you. So Itu je. okay, thank you. Ini dari siapa ni? Nia, dia tanya. Okay, ini saya tak tahu. Ini adakah ini pilihan penulis, pilihan pelakon atau pilihan pengarah. Tapi kita tanya ketiga-tiga je lah. So Nia tanya dekat sini, ada specific reason kenapa watak husband adalah dari Kelantan. Kalau watak tu bawa lorat negeri lain, efek dia jauh beza tak? So saya kena tanya tiga-tiga sebab saya tak tahu. Saya kena tanya pengarah, saya kena tanya penulis, saya kena tanya pelakon, saya kena tanya pengarah. Okay. Boleh saya bercakap dulu? Okey, boleh. Boleh. Okay, terima kasih. Itu adalah permintaan saya. Kita cuba dua. Kalau semua orang sedia maklum bahawa Anwar Hadi adalah penutur logat Kedah yang sangat tegar. Dia itu adalah dia hanya cakap dua bahasa tau you all. It's either very good English or Kedah. Okay? Dual. So itu sangat istimewa lah pada saya. Cuma untuk yang ini, untuk play ni, saya minta dia lah cakap Kelantan sebab dia memang boleh bercakap Kelantanis lah sikit-sikit because was born in Kelantan dia. So itu dia lah, reason dia adalah untuk kelainan dan juga isu child marriage ni pun dulu ada keluar di surat khabar. I mean, did it happen in Kelantan? Maybe it did. Okay, so bukan untuk memomokkan orang-orang Kelantan, tetapi it is just cara penuturan yang pilihan cara penuturan yang berbeza lah untuk give colour to the play. That's all. Yeah. Alright. Kalau of course dibuat dengan logat lain, boleh je. Tapi kita kena tengok kemampuan kemampuan. This is more to kemampuan pelakon lah. It doesn't have any motif lain. Dia hanya kemampuan berdasarkan kemampuan pelakon saya. Itu saja. Okay, thank you. So, tapi kita nak tanya juga pelakon dan juga penulis. So, since dia dah menetapkan ini visual yang dia akan buat di atas pentas, pengarah dah tetapkan. Bukan tetapkan lah, dia bukan juga decide lagi kan. Dia just macam belum lagi. Dia just macam explore. Lagi. Masih. Yeah. So, bagaimana perasaan pelakon dan juga penulis dengan idea yang ini? Siapa nak start dulu? Siti kau boleh tak? Siti? Dia bagi penulis awal dulu. Penulis dulu Okay, penulis dulu. Abang Iso. Hakai lah no. Memang panjang Hakai. Okay, skrip memang siapa yang baca skrip tahu memang saya tak tetapkan daripada mana. Sama ada Kelantan ke Kedah ke apa mana-mana sebab macam saya cakap dalam sesi sebelum ni, skrip saya bebas. Dia bagi kebebasan pada pengarah untuk nak terus explore. Dia nak letak momon ke pun boleh kan. Ikut tak macam mana kan. Tapi kalau kata segi perasaan saya tak ada masalah sebab bila saya cakap saya sebagai penulis, saya selalu pegang pada death row author. Maknanya bila dapat kat pengarah, itu pengarah punya hak. Kalau saya berfikir sebagai seorang pengarah, itu jadi masalah. Nanti saya akan komplain, Remy apa hal kau buat macam ni, Ipa apa hal kau buat macam ni, Zah apa hal kau buat macam ni, jadi tak best lah. Kecuali kalau saya pergi tengok karakter ataupun dan dia orang minta saya komen sebagai pengarah. Okey, saya boleh komen sebagai pengarah atau komen saya sebagai penuntut. Tapi saya kalau sebagai penulis, saya selalu pesan kepada siapa-siapa saja, termasuk kadang-kadang ada yang daripada IPT, student-student yang ambil, nak olah-olah lah. Asalkan sampai dia punya maksud, sampai itipati cerita. Yang penting yang itu. Dan kalau kita dah di olahan tu sampai lebih kurang 40%, 50%, janganlah letak olahan lagi. Janganlah letak nama penuh. Maknanya tukarlah jadi olahan ataupun kalau saya cakap kalau 30%,
letak olahan. Tambah olahan. Kalau sampai 50%, 60%, letak adaptasi. Itu pada saya. Maknanya kalau macam contohnya skrip ni kan, kita tengok dah ubah banyak dia punya struktur, jadi hampir diubah struktur olahnya depan ke bawah ke depan, ke atas ke bawah ke apa semua, itu akan jadi olahan. Tapi kalau diambil terus skrip tu diubah jadi lain nama, lain cerita, cuma ambil basic saja, contoh yang kita ambil adaptasi daripada Shakespeare, maka jadilah adaptasi. Bukan lagi satu skrip yang orang kata Shakespeare punya skrip, ataupun saya punya skrip. Sebabnya bila penonton datang, bila penonton tengok, penonton akan nampak skrip, orang akan ingat ini adalah skrip saya. Sebab tu contohnya kalau macam Remy yang untuk semalam, Remy mungkin boleh letak olahan Remy. Yes. Bahkan ada olahan nanti kan, ada perubahan dari segi watak, dari segi hubungan, ada yang force apa tu. So orang akan tengok, oh ini ada olahan. Okay. Sebab nanti orang takkan kata, oh ini memang adalah skrip disuruh pakai macam ni. Orang akan tanya, apa hal kau buat skrip ni? Saya tak ada yang jawab. Saya kena patahkan balik itu kepada pengarah. Kalau memang saya yang tulis macam tu, okey je saya jawab lah. Memang okay, saya nak macam ni, tak ada masalah. Okey, jawab soalan Okey, jawab. Okey, kita pergi pada Anwar. Macam mana dia punya ni? Feelings? Masa initially saya baca in standard Malay, or at least saya punya version of standard Malay. And lepas tu Kak Zulfa sebagai director minta beberapa options, so saya bagi dia beberapa options. I think in our very first reading pun I played with macam full on as Kelantan as I could, punya reading macam 110% Kelantan, which is not very good. Macam any Kelantan person would say that my Kelantan sounds like Siam. And then when we were going through it again and again, Kak Zulfa kind of settled for this reading a diluted version of Kelantan. Macam dia Kelantan, but it's not very pekat. So macam it's still like a Kelantanese character who's trying to macam accommodate to the non-Kelantan speakers, which are his wives. So that kind of version was what I was going for, and it was fine. I did it just for fun in the beginning, but doing it for this session was also nice. And kalau buat other logat, I don't know. I mean, for a short play, this is entirely my input terus. I think by using Kelantan logat, it's kind of a shortcut. Macam, okay, this person is that kind of person, or at least macam I hold certain connotations about Kelantan people because I am from Kelantan. I was born in Kelantan and I balik kampung dan datang ke Kelantan. So I hold certain views about Kelantan people in my brain. And so bila bercakap dalam bahasa Kelantan, I can be a certain kind of character. It's more accessible to me. So macam tu lah, it becomes a bit of a shortcut for me lah to be a certain kind of person. Okay, thank you Anwar. Okay, dekat sini kita shout daripada Lea. Dia kata, wow, hebat Izzahar Azri kita. Itu daripada Lea. Kemudian Christopher Ling, dia kata, awesome. You both took a risk with the inclusion of sound effects and ambience in your piece ala radio drama. Okay, dekat sini Lea juga ada shout sekali lagi. Dia kata, hi everyone, if we terlepas pandang, do us again. Okay, so sekarang ni saya dah tengok saya punya recording. Dia dah mencapai 1 jam 20 minit. So, ada nak tambah soalan lagi tak rumah lakon? Saya rasa tak ada apa terpulang pada Walid. Kalau ada last question, ada kata Walid nak wrap up last question daripada sesi ni. Saya rasa kita boleh habiskan dalam 10 minit, di minit 10 minit ini. Okay. Kita wrap up semua. Boleh. So daripada Walid. Okay.
Okey, dari saya sebenarnya kesian tengok script first tu. Dia macam tak ada soalan kan. Macam tak ada siapa nak tanya soalan script first tu kan. So Script first tu dia ada sebab rare sikit sebab pasangan dia insyaAllah akan terpelamin. Pecah rahsia lah. Aduh. Tak apalah, kita bagi fun sikit. Hey. Kita untuk projek ni macam kita macam play ni sebenarnya kita nak khaskan tu Siti dan juga macam dia mungkin sebelum ke alam tu, so okay ni last tu, so dia perform atas bersama, so so ini projek yang macam okay kita cuba nak buat, so far itulah dia, so itulah dia. Okay, saya nak tanya lah kot. Scene yang first ni tak ada soalan. So kesian dia. Memang sangat-sangat kesian. Kita tanyalah. So dekat sini saya tengok dia ada pergelutan antara watak yang mana dia ada proses pujuk memujuk, ada banyak movement, tarik tali, yang mana ada scene-scene yang sweet. Dan last kali dia berakhir dengan penantian yang mana dia jumpa balik dengan perempuan yang dia pernah jumpa sebelum ni, tapi dalam keadaan yang berbeza. So saya nak tanya kepada penulis kat sini, yang mana adakah sabar menunggu itu benda yang penulis nak bawa? Sebab saya tengok dia in the end dia macam bila dia tunggu dia jumpa juga, tapi kali ni dia jumpa orang yang berbeza. So sebenarnya adakah sabar menunggu itu benda yang penulis nak bawa, dan adakah perubahan watak disebabkan oleh masa itu pun penulis nak ceritakan di sini? Dia yang untuk lelaki dan wanita kita tanpa kata-kata tu, dia lebih kepada saya sebenarnya nak fokus ke buku. Yang sebenar-benarnya. Skrip tu sebenarnya adalah satu eksperimen. Lepas skrip asal Tanpa Lepas Cinta tu, satu eksperimen untuk saya nak menjual buku lah, tapi nak mempromosikan satu nikmat ataupun kesukaan untuk membaca buku kepada audiens. Maknanya sebab saya tengok banyak filem-filem yang kadang-kadang ada banyak filem-filem yang menggunakan buku sebagai subjek matter ataupun diselitkan buku sebagai subjek matter. Saya tengok cerita Equalizer, The Old Man and the Sea. Kemudian Allah tak ingat, memang ada banyak beberapa bila saya tengok saya akan pasal dia akan sebut juga satu dua ni. Ada lagi satu yang terbaru, Ghost in the Shell, SAC tu, dia cerita 1984, buku 1984, George Orwell. Jadi macam mana dia orang mempromosikan buku-buku tu. Lepas tu juga ada juga setengah-setengah skrip karya saya yang lain, tapi saya dah ada hantar, kalau Zilfa baca, Remy baca adalah saya memang fokuskan pada buku, iaitu dalam pekat didaktif. Saya fokuskan kepada Serengenge. Memang dia orang bercakap terus kepada Serengenge. Tapi untuk lelaki dan wanita baca tanpa kata ataupun dalam skrip asal Tanpa Lepas Cinta, saya cuba nak paksa lakon tu baca buku supaya sebenarnya dia boleh bercerita tentang buku tu. Kalau tak salah dalam skrip ni saya memang letak Laskar Pelangi, dan saya memang letak yang Edward Said tu. Sebab ini skrip pendek, sebab kalau nak bagi orang expose betul-betul dalam 10 minit susah lah kan. Berbanding skrip panjang. Tapi itu yang pertamanya. Kedua, saya cubalah explore lagi bagaimana kalau macam sebenarnya perasaan ni untuk orang yang bercinta macam Fiza dengan Azal ni, okay lah, faham lah. Memang boleh clear lah tu. Tapi kadang-kadang benda ni boleh terjadi kepada siapa-siapa saja. Secret admirer, mungkin BFF, mungkin apa-apa saja. Maknanya dia bercinta, dia berkenan, jatuh hati dekat orang lain tanpa sebarang kata-kata. Cuba check balik. Cuba semua kat sini cuba check balik. Ada tak kita macam kenal dekat siapa-siapa ke? Ataupun kadang-kadang dekat office ke? Ataupun dekat yalah kat mana-mana ke? Ataupun kita tengok macam ada filem Toll Gate Girl, Amy Masra waktu tu. Macam yang so
So bentuk yang macam tu. Saya cuba nak teroka yang bentuk yang macam tu. Kita mungkin ada satu perasaan yang macam tu. Maknanya kalau walaupun kita berjumpa yang orang yang kita suka, kita tanpa kita tak boleh kata apa-apa. Tapi dalam ni didramatikkan, diover-dramatikkan lah. Ada lagi lah kata-katanya tu. Bukan tak ada langsung. Tapi macam yang Zah cakap tadi, dia akan lebih kepada fokus dia. Dia ada dia punya visualnya tu yang penting, yang cantik tak menunjukkan. Okey. So, saya rasa kalau saya cakap memang tak habis lah, 3 jam tak habis. saya harap menjawab soalan lah. Okey, terima kasih. Okay, last Walid, kita bagi buka pada seorang audiens ataupun dua yang bagi respons sikit untuk sesi hari. Siapa-siapa nak volunteer, boleh buka audio. Hello guys, ada satu nak bagi respon pandangan ke sesi hari ni, last sesi. Chris ke? Chris lagi kan? Halo. Dani dengan Rumah Lakon kerana sudi to organize this event for the last 3 days. This play reading of Abang Yusoff's plays has really been a very enlightening experience and has given us a lot to think about. Bukan sahaja dari segi pementasan teater, tapi untuk saya secara individu, the idea of what radio drama really requires. I mean, there are so many different things that are required for radio drama. So thank you so much for the opportunity to be able to be with you all, to listen to all of these wonderful scripts, and to have the seed of thoughts for all kinds of other different things in advance. Okay, thank you so much everyone. Thank you guys. Alright, thank you guys. Alright. Okay, Walid, boleh wrap up lah. Okay, siapa yang nak wrap up ni? Saya ke wrap up ni? Walid wrap up. Penat saya wrap up. Okay, boleh. Tak ada masalah. Untuk last day ni, saya give it to Walid lah. Okay. Walid, dari hari pertama, hari kedua, terima kasih banyak saya ucapkan Walid. Terima kasih juga banyak untuk semua yang hadir pada hari ni. Kalau ada yang hari pertama, hari kedua datang masih hadir. Terima kasih banyak. Okay, Walid. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada sesiapa yang menonton dan juga siapa yang terlibat dalam projek kali ini. Secondly, kita nak cakap very sorry sepanjang 3 hari kalau macam ada silap dan salah. Kalau macam ada masalah teknikal hari-hari berlaku setakat ni. Tapi saya harap semua orang enjoy dengan apa yang kita sampaikan, sebab kita usaha bolehlah usaha kan, tapi akhirnya Tuhan tentukan. Okay, so thank you kepada sesiapa yang menonton. Ini adalah satu projek yang sangat-sangat bagus. Okay, so nanti saya minta Rumah Lakon untuk war-warkan bila production ini akan berjalan, bila production ini akan dipentaskan, sebab kita tak tahu lagi bila, sebab kita tengah tunggu apa keputusan MKN kan, macam mana dia nak putuskan selepas ini, mungkin bulan 9 ataupun mungkin bulan, tak tahu lagi bila production ni akan jalan kan. Cumanya yang apa yang kita boleh cakap, sepanjang 3 hari saya berada dalam sesi ini, saya dapati yang mana ketiga-tiga hari ini berapa 7 skrip yang ada, 7 kan? 7 skrip yang ada ini memang sangat-sangat menarik, memang sangat-sangat sesuai untuk ditonton oleh semua orang. Kalau macam contoh dia suka komedi, dia akan pergi tengok skrip yang ketiga hari ini. Dia suka yang drama, dia pergi skrip dia akan prefer skrip yang kedua untuk hari ini kan. Kalau siapa yang suka ringan-ringan punya cerita, dia akan pergi yang first tadi. Okey, yang mana saya rasa sesuai untuk semua orang tengok. Yang mana thank you kepada Abang Yusoff yang banyak membantu untuk memberi jawapan kepada setiap persoalan yang kita tanyakan. Dan juga thank you kepada production team yang berusaha, saya tak tahu siang malam ke macam mana kan, berusaha segigih-gigihnya untuk buat benda ni. Dan dan tahniah kepada semua yang menjadi performer, tahniah kepada penonton. Okey, so rasanya tak ada apa-apa dah daripada saya. Selamat berbuka pukul 6 lebih nanti.
Boleh Okay. sekejap ada Yes. permintaan untuk kita ambil gambar semua. So Oh, kalau okay. boleh kalau boleh on video anda dan kita boleh ambil gambar ramai. So dia akan capture. Dia boleh capture Boleh kan? Ramai-ramai kan? Okay, dia akan kena capture 2 kali skrin tu sebab tak muat satu skrin. So Tu kan? satu skrin boleh muat 20, satu skrin boleh muat 20. So okay, boleh turn on video anda semua dan kita akan ambil gambar. Okay, dia akan announce kira-kira. Okay guys, ready? Okay, semua dah on. Abang Yusuf tak on lagi tu. Abang Yusuf tak video visual. Dia segan, dia segan. Okay, terima kasih Hairi, terima kasih Hakim, terima kasih Rauf pagi ni, Azamir, Zikri, Farah, kawan semua, Felix. Dah tak Ya, gambar Kang. Hah, dah bergambar ke ni? Ha? Memang. Dia dah ambil gambar ke? Tak dengar. Dia Dia senyap dia tu. Dah ambil gambar ke ni? sebentar ya. Dia ready? Oh, okay. Ilya ready? 1, 2, 3. Peace you all. Alright. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, kita jumpa lagi sesi akan datang kalau ada Okay, rezeki thank dan you. macam semua, insyaAllah. Alright. Terima kasih. Dan kita ada podcast. Nanti kita akan share juga podcast ni dan juga sesi video ni pun kita akan share juga nanti ke YouTube. Nanti kita akan war-warkan. Alright, thank you semua. Thank you. Terima kasih. Selamat berbuka puasa.